slot kuliah maghrib khas pada maghrib ini, antara maghrib dan isyak. Jadi kepada anak-anak pelajar sekolah menengah Putra Perdana khususnya, mohonlah dapat berada di Dewan Solat ini, sama-sama kita mengikuti kuliah maghrib khas yang akan dibimbing oleh Pak Su Samsul Garau. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dengan ini saya menjemputlah Pak Su untuk meneruskan acara ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya Tuan Nazir Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, saf kepimpinan masjid, para asatizah, ustazah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, cikgu, cikgi, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita untuk berada di rumah Allah pada waktu maghrib sementara menunggu solat fardu isyak hari ini. Dan syukur Alhamdulillah kepada adik-adik kita kerana Allah telah pilih adik-adik untuk berada di rumah Allah juga. Jadi Pak Su ni orang biasa-biasa, tapi kalau Pak Su belajar dulu, Pak Su selalu dekat dengan guru. Bila dekat dengan guru ni, kita akan dapat ilmu lagi cepat. Jadi Pak Su nak minta untuk adik-adik yang 134 orang tolak yang perempuan, mai ke depan. Mai ke depan. Tak lama pun Pak Su ambil masa sampai pukul 8.33. Tak sampai setengah jam pun. Kalau kursus motivasi 3 hari, duduk hari ni iktikaf 2 hari, antara maghrib dengan isyak setengah jam ya, tak lama. Mai duduk dekat-dekat. Yang mana nak ambil SPM mai dekat-dekat. Alhamdulillah. Yang perempuan yang tak payahlah. Yang perempuan duduk depan. Mai depan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bila dekat ni baru kita nampak muka seorang-seorang. Kan? Pasal apa tadi Pak Su kata kita ni terpilih? Sebab yang pertama, kita ni kurang rasa syukur. Sebab kita rasa biasa-biasa. Kita rasa biasa-biasa pasal apa? Sebab kita main masjid, tengok masjid ni, ya Allahu Akbar. Daripada Bangi main sini, datang ke bandar Puchong, bandar Taman Putra Perdana ni lalu berpuluh-puluh masjid. Tapi kita sebenarnya terlupa bahawa masjid ini adalah rumah Allah dan kita sebagai tetamu Allah. Tetamu Allah ni bukan setakat orang kata tok nazir. Nazir ni masjid, dia manajemen masjid. Apa lagi? Ada menjadi menteri, ada jadi raja, ada jadi presiden, ada jadi gubernur. Dikecil. Ni kita dalam rumah Allah ni, kita adalah milik tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena cakap syukur, banyak-banyak syukur. Ya Allah, berapa ramai adik-adik, cuba tengok kiri kanan yang Allah tak pilih untuk datang. Kan? Ramai lagi daripada 138 orang, kata 134 orang yang Allah pilih untuk datang. Dia berapa ramai lagi? Berpuluh ribu lagi yang Allah tak pilih untuk datang. Adik-adik ini terpilih kerana mungkin ada satu kebaikan yang adik-adik lakukan di atas muka bumi ini, maka Allah pilih untuk menjadi tetamu Allah selama 2 hari.
Jadi kita isi malam ini, tak lama pun, setengah jam insya-Allah, kita akan beri sedikit motivasi. Mungkin ada yang kata, ish, dia ni bercakap atas dasar apa? Dengar dah saya cakap? Dengar saya bunyi-bunyi bergaung, takut ni bunyi macam dalam gua. Kan? Baik, Allah SWT berfirman tentang kejayaan. Topik yang akan kita bincang malam ini ialah kita nak berjaya dalam keadaan jalan yang cemerlang, betul? Bila cemerlang, berjaya, dia ada dua bentuk kejayaan. Satu, kejayaan dunia. Nah, kedua, kejayaan dunia dan akhirat. Cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Ada orang, dia cuma Allah bagi kejayaan di dunia. Berapa ramai yang boleh kita tengok di atas muka bumi ini, memang dia kaya raya, maknanya dia berjaya. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, kalau siapa rajin baca Quran, cari terjemahan, boleh tengok orang yang Allah bagi kejayaan di dunia ini, tetapi dia kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kufur ni apa? Maksud kufur ni adalah dia engkar akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya siapa? Antaranya cukup terkenal. Dalam Al-Quran Allah sebut banyak kali. Jangan pula besok dah kahwin, ni umur 17, 18, 19, 20, 21, 22, lagi 5 tahun kahwin, dapat anak, letak anak laki-laki, buh nama Fir'aun, sebab Allah sebut dalam Quran. Fir'aun ni punya hebat sampai bersin pun tak pernah. Kaya raya, berjaya hidup di dunia. Adakah dia berjaya hidup di akhirat? Tidak ada. Siapa lagi? Haman. Siapa lagi? Qarun. Mereka ini berjaya, tetapi dengan kejayaan itu mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, aku akan tambah lagi. Tetapi kalau kamu kufur, tunggu azabku amat berat. Jadi hari ini dalam masa setengah jam, lebih kurang 20 minit lagi tinggal ini, Pak Su nak bagi kata-kata motivasi supaya kita kena niatkan dalam diri kita. Kalau nak kejayaan dunia, akhirat kita nanti tak berjaya, rugi. Kalau kita berjaya dekat akhirat saja nanti pun juga, tuan-tuan dan puan-puan, di dunia bukan kata rugi, nanti silap langkah, kita tidak dapat membantu orang-orang yang lain. So betulkan niat kita pada malam ini. Mungkin hari ini dalam masa setengah jam ini Pak Su nak bagi tahu kepada anak-anak semua, betulkan niat kita belajar. Mungkin juga hari ini kepada ibu dan ayah. Kepada ibu dan ayah, tolong dengar baik-baik. Kerana ujian yang Allah beri kepada anak-anak kita pada kali ini, ujiannya juga mungkin kerana salah kita. Kalau ada di antara anak-anak kita keras hatinya, mungkin kita dulu lebih keras daripada hati anak-anak kita. Mungkin ada di antara anak-anak kita hari ini menderhaka. Cuba tanya diri kita dulu, pernahkah kita menderhaka kepada ibu dan ayah kita? Dan mungkin ini adalah balasan dari Allah kepada kita. Kita bukan maksum ibu dan ayah. Mungkin dulu kita diuji dengan ujian yang lain. Anak-anak kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, 2 tahun setengah tidak pergi sekolah. 2 tahun setengah tidak pergi sekolah. Mungkinkah itu Allah uji kepada mereka kerana dosa-dosa kita? Tuan-tuan,
Ramai sekarang merasakan bahawa dia tak berdosa, anak-anak yang salah, sedangkan anak-anak menangis. Kita bagi handphone, tuan-tuan. 2 tahun setengah lalui PKP hari itu, tuan-tuan, adakah kita pernah mengajar anak-anak kita baca Quran? Adakah kita pernah panggil anak kita duduk datang depan kita bertalaki baca Al-Quran? Talaki membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga solat. Ibu dan ayah, hari ini juga pesanan untuk ibu dan ayah, bukan sekadar untuk anak-anak kita. Allah sebut dalam Al-Quran ayat ke-20 tentang kejayaan adik-adik. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah ayat ke-20. Ini tentang hijrah dan kejayaan. Mungkin adik-adik, anak-anak yang Pak Su hormati sekalian, rasa kita kuat, rasa kita hebat. Tetapi pasti dan pasti, besok pagi tengok anda yang ada di masjid, pagi besok subuh, tengok adakah muka yang ini saja yang ada di masjid ini, ataupun ada muka-muka lain yang datang. Adik-adik semua kuat, bagus, tenaga, ya Allah ya Rabbi. Kalau main bola, tanya Pak Haji ni dengan adik-adik, Pak Haji ni lari mungkin 15 minit, dia lari keluar. Adik-adik 45 minit, tambah lagi 45 minit, no problem. Tapi mampukah adik bangun subuh berjamaah kalau besok bukan tidur di masjid? Besok pagi tengok, lepas bangun ataupun tengah malam ni dah lepas tahajud, tunggu, tengok sekeliling. Yang paling ramai adakah yang dah berusia ibu dan ayah kita, ataupun kita yang lebih ramai? Okey? Baik. Terjemahan ayat ke-20 surah At-Taubah yang berbunyi, yang bermaksud orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda. Allah sebut harta benda. Harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mereka itulah yang memperoleh kemenangan, faizin. Kalau hari raya Aidil Fitri, kita selalu jawab ataupun kita sebut Aidil Fitri wal faizin, kan? Selamat hari raya Aidil Fitri, minal aidil wal faizin. Kita meraihkan kemenangan, dan mereka yang menang itulah yang berjaya. Besok adik-adik pandang sekeliling, tengok, kalau betul orang muda ni kuat, kuat ni maksudnya kuat tenaga dan juga kuat iman. Besok yang berusia 17, 16, 18, 15, 14, 20 lebih ramai daripada yang berusia 60 ke atas. Tetapi inilah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada adik-adik. Sebab mungkin orang kata iman itu bukan boleh dijual beli. Baik, adik nak berjaya di dunia dan di akhirat, tuan-tuan juga nak berjaya di dunia dan di akhirat. 1444 tahun yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun firmankan dalam surah Al-Baqarah, menyatakan tentang apa? Tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berdiam diri melihat kita berjaya. Umat-umat Islam ini mengikut Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau tuan-tuan adik-adik tadi datang petang, tadi kita solat Jumaat di Selangor, rasanya semua selaras kutubahnya. Ketika kutubah tadi cukup pendek juga, tapi disentuh tentang khatib, menyentuh tentang bagaimana mereka-mereka orang Yahudi dan Nasrani takkan puas hati dan mereka tetap berdakwah kepada kita dan anak-anak kita. Antaranya dia kata 3G. Adik, 3G.
Kita nak berjaya dunia, kita nak berjaya akhirat, tapi kita sentiasa didakwah oleh orang-orang yang bukan Islam, suruh kita ikut mereka. Dan ramai di antara kita ikut sebab Nabi dah sebut dalam hadis dia. Nabi kata orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan duduk diam. Mereka akan ajak kita dan kita akan ikut sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, dan sehingga ke dalam lubang biawak pun nanti kita akan ikut. So adik-adik, kuatkan iman. Nak berjaya ni senang. Sebenarnya conclusion dia, setiap kali azan dengar dan faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Sampailah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hayya 'alas salah, apa dia? Marilah solat. Dan yang kedua tadi, hayya 'alal falah, apa dia? Marilah menuju kejayaan. Conclusion dah ada. Kita nak berjaya, jaga solat, confirm berjaya. Kalau solat tak jaga, pertama tak jaga ni sebab apa? Kebanyakan kita, termasuk Pak Su dulu, termasuk Pak Su juga, dia pertama kita akan buat melewat-lewatkan solat. Kebiasaannya kita mula-mula dibisik kepada kita melewat-lewatkan solat. Lepas tu kita langsung solat di hujung waktu. Kalau zuhur dengan asar, hujung zuhur, awal asar. Apabila kita melewat-lewatkan solat dan kemudian kita qada solat dan seterusnya, kita rasa tak berdosa kalau tak solat. Okey, 3 G yang Pak Su cerita tadi ialah apa? Mereka-mereka orang Yahudi, orang Nasrani. Pertama, G yang pertama ialah goal. Adik-adik, tuan-tuan, nak kaya, orang-orang kafir pun sama nak kaya dan mereka berdakwah. Goal ini kita memang semua nak. Sehingga kan adik-adik besok kalau nak berjaya di dunia dan di akhirat, jangan buat salah. Maksudnya rasuah jangan buat walaupun kita nak kaya. Mana tahu yang ada dekat depan ni mungkin bakal menjadi pemimpin satu hari nanti. Mungkin ada di antara adik-adik yang dekat depan ni mungkin akan menjadi pilot kapal terbang. Mungkin ada di antara adik-adik yang ada dekat depan ni mungkin bakal menjadi guru. Mungkin bakal menjadi pensyarah. Mungkin bakal menjadi seseorang yang besar, kita tak tahu. Nak kejayaan, goal. Kejayaan, goal tuan-tuan. Adik-adik yang dirahmati sekalian, ingat, jangan melampau-lampau. Kita kaya, jangan lupa untuk memberi sedekah kepada orang lain. Seterusnya, G yang kedua, tadi khatib bagi tahu hari Jumaat tadi, glory. Ya Allah, kita berhiburlah ya Allah. 2 tahun setengah hari tu PKP tak ada hiburan. Buka-buka PKP baru-baru ni siapa? Billie Eilish, siapa? Betul? Billie Eilish mari, Blackpink nak datang lagi. Ya Allah, sampaikan orang buat konten dalam media sosial ni, ya Allah ya Rabbi, kadang-kadang malu. Hiburan sampai melampau-lampau. Bila ditegur, ustaz tegur, Pak Su tak berani tegur. Saat lagi dia kilas, dia kata hang dulu pun macam tu, biar aku diam ya kan. Biar ustaz-ustaz tegur. Tapi ustaz tegur pun kata janganlah buat macam tu, hang dah macam ni, hang dah kaya, sudahlah. Weh, aku penyanyi, ikut suka aku. Hiburan jangan melampau-lampau sangat adik-adik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perasan dakwah orang-orang yang bukan beragama Islam ni, goal, glory, gospel. Adik-adik ditegur mesti panas telinga.
Sedangkan ditegur itu, Nabi tegur orang-orang kafir Quraisy dulu. 1444 tahun dulu Nabi dah tegur. So Nabi pun kena marah. Kalau adik-adik ditegur, kita bukan manusia yang sempurna. Buka dada. Adik-adik perempuan jangan buka dada. Maksudnya buka dada ni, terima dada teguran itu dengan terbuka. Lapangkan dada. Sebab kita bukan orang yang pandai. Goal, glory, gospel. Sekarang ni ajaran-ajaran yang macam-macam, yang terbaru semakin dekat. Kalau dari kita di Malaysia ni, atas kita ialah Thailand. Thailand atas hak asasi manusia. Transgender telah pun dibenarkan lama. Baru-baru ini di bawah selatan tanah air kita pun juga transgender telah dibenarkan. Atas usaha apa? Hak asasi manusia. Untuk kita ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita rasa biasa-biasa. Tapi anak-anak kita, bagaimana dengan anak-anak kita tuan-tuan? So adik-adik, kalau tak berjaya, macam mana pula? Adakah aku kena kecewa kalau aku tak berjaya? So aku dah usaha. Aku datang 2 hari dekat masjid ini iktikaf. Aku dah baca buku, aku dah buat homework, aku dah pergi sekolah, dah ambil periksa SPM. Tetapi aku tidak berjaya. Maksud tidak berjaya pun tak dapat bagus macam orang lain. So perlukah kita kecewa? Jangan kecewa. Sebab dalam dunia ini dia pasti ada 2 kategori. Maksud kategori itu apa? Ianya ialah nanti selepas keluar dari sekolah, adik kena tahu, adakah yang pertama, aku ini berada di dalam adakah aku ini berada di dalam golongan perencana? Tahu tak perencana? Orang yang merancang. Contoh, dalam masjid ini pasti ada orang-orang yang bertugas. Contoh, yang mensusun atur kerjanya yang atas sekali ialah nazir. Bawah nazir, timbalan nazir. Bawah timbalan nazir ada setiausaha, bendahari, AJK. Baru imam. Bawah imam pula Bilal. Bawah Bilal ada siapa lagi? AJK biasa. Sampailah ketuk siap. Ya adik-adik, faham tak? So bila tok siap ni kita rasa, dia ni orang paling bawah sekali. Itu aturan kerja. Tetapi adik-adik, besok pagi kalau tak lepas kalau selepas untuk solat malam, nanti tengok keliling, siapa yang datang paling awal sekali? Adakah nazir? Adakah imam? Ataupun tok siap? Maksud di situ ialah macam masjid ni pun dia perlu ada perencana. Orang yang merencana ni selalunya orang-orang yang mungkin pemikiran dia lebih baik daripada kita. So kalau adik-adik yang tak berjaya ini dalam kategori apa? Mungkin kita dalam kategori pelaksana. Kita pelaksana. Tetapi adik-adik, kalaulah adik-adik rasa besok, aku dah buat, aku dah periksa, aku dah cuba, aku dah belajar, tapi tak berjaya juga, adakah perlu kecewa? Adik-adik, boleh Google Jack Ma, nama dia. Jack Ma ni adalah pengasas kepada Alibaba. Orang kaya, peniaga online, pengasas online Alibaba. Siapa lagi? Pencipta Facebook,
Nama dia Mark Zuckerberg. Adakah dia berjaya dalam sampai universiti pelajaran dia? Dia grad tak? Tidak. Lagi siapa adik-adik yang berjaya? Steve Jobs. Kenal Steve Jobs? Steve Jobs ni ialah orang yang mencipta iPhone ataupun Apple. Adik, Pak Su ni tadi datang daripada Bangi, nak datang ke masjid ni menggunakan satu aplikasi. Aplikasi ni dipanggil Waze. W-A-Z-E. Adakah orang Melayu kita yang cipta Waze? Adakah orang yang pencipta Waze itu orang Puchong? Tidak. Dan pencipta Waze tu pun dia bukan pandai mana belajar, berjaya belajar, tak. Tapi adik-adik, Pak Su datang daripada sana, pakai Waze dicipta oleh bukan orang Melayu, bukan orang Islam. Pencipta Waze ni 3 orang, tapi yang pencipta atas sekali nama dia Uri Levin. Nama dia siapa? Uri Levin. So mungkin dalam masa 20 tahun, 10 tahun lagi, adik-adik mungkin tak berjaya dalam pelajaran, tetapi adik-adik dapat menghasilkan satu aplikasi. Siapa tahu? Mungkin ada di antara yang duduk dekat depan ni, ada 3 orang, dia duduk diam. Apa kita nak buat? Apa kita nak cipta satu-satu yang boleh bagi manfaat kepada orang lain? Sebab nak pegang satu kata-kata guru, dia kata apa? Nabi SAW ada bersabda melalui hadis yang sahih, hadis Muslim, yang bermaksud, mafhumnya, apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Pertama, doa anak yang soleh. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Adik-adik, orang-orang yang berjaya lagi yang mungkin kurang baik dalam pelajaran, namanya Colonel Sanders. Siapa Colonel Sanders ni? Colonel Sanders ni adalah seorang tentera yang mencipta resipi ayam goreng dekat Amerika. Nama tempat tu Kentucky. Dan dia berusaha untuk bagi kepada orang-orang membuat resipi dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dihormati sekalian, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan, malah bertahun-tahun. Adik-adik, kalau tak berjaya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Siapa lagi orang-orang yang dia asal dia buat aja, dia tak putus asa? Thomas Edison nama dia. Thomas Edison ni dia buat apa? Dia buat cipta lampu. Ni lampu yang kita ni daripada asalnya dulu dia cipta tak jadi, dan akhirnya hari ni kita duduk dalam terang benderang walaupun suasana kita malam. Lagi adik-adik, banyak lagi yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat, dan menjadikan benda-benda itu semua sebagai kata-kata motivasi untuk kita, insya-Allah. Dan ingat, siapa perencana, siapa pelaksana. Jadi cuba tengok kita perancana. Kalau kita tak jadi perancana, mungkin kita sebagai pelaksana. Macam tadi Pak Su kata dalam masjid ini, dia ada di atas sekali mungkin nazir. Kalau kita tak dapat jadi nazir, kita jadi orang yang dapat buka masjid ini, iaitu Tok Siak. Kalau kita tak dapat jadi Tok Siak, kita jadi Tok Bilal. Kalau kita tak dapat jadi Tok Bilal, jangan lupa kita boleh jadi Tok Imam. Kalau kita tak dapat jadi Tok Imam, jom kita jadi jemaah, kita imarahkan masjid. Kita berhenti azan seketika dan kita sambung sebentar sikit lagi, ya, insya-Allah.
الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضع المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang Pak Suraikan sekalian, kita sambung sedikit sebelum nanti mungkin ada lagi acara-acara malam lagi. Ada lagi malam nanti? Jadi ada yang tanya ni dekat live, Pak Su dekat mana? Pak Su dekat Masjid Putra Perdana Puchong. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton live di Facebook, di TikTok, di Instagram. Mungkin ada yang nanti akan kongsikan bentuk perkara-perkara bermanfaat lepas dia edit-edit, nanti kongsikan, sebarkan. Terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama dapat berkongsi pahala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung sikit dalam masa 5 ke 10 minit, boleh Baik. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'rad, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita macam Pak Su juga pesan pada diri Pak Su, saya juga ada anak. Saya juga ada anak-anak. Allah sebut dalam surah Al-A'rad ayat ke-11, sesungguhnya Allah kata dia tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kecuali kaum itu yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. So adik-adik nak berjaya, adik-adik kena usaha, kena ubah sendiri. Begitu juga dengan kita. So kita apa nak buat? So tadi petang saya sempat tengok satu dalam YouTube kata-kata motivasi daripada Tok Abah. Tok Abah ni siapa? Yang berbahagia Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Sempat tadi saya sikit buat homework. Dia kata ada 3. Pertama, untuk mendatangkan rahmat Allah supaya dapat membantu kita dan membantu anak-anak kita. Yang pertama, jangan lupa doa. Adik, jangan lupa doa. Ibu ayah, jangan lupa doa. Ibu, bahaya ni pesanan untuk ibu. Kadang-kadang kita marah anak, jangan sampai keluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik yang membuatkan benda itu jadi doa. Contoh dengan izin, Pak Su minta maaf, kadang-kadang kita marah ni, kita sebut sampai perkataan yang tak patut keluar. Contoh mungkin di Melaka mungkin okey. Perkataan dekat Melaka ni dia lain sikit kan. Perkataan dengan izin, ni masjid Pak Su nak sebut pun takut nak sebut, tapi perkataan ni di Melaka dia lahanat ni biasa. Kan, kalau di Melaka ni celaka engkau, kan biasa. Tapi ibu jangan takut benda itu dia jadi doa. Doa yang baik-baik boleh mengundang rahmat Allah dan dapat mengubah sesuatu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, doa banyak-banyak. Kedua apa? Kedua tadi kata Tok Abah, dia kata jangan lupa adik-adik baca Quran. Sebab Quran ni dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayah juga jadikan di rumah tu selalu baca Quran. Walaupunlah kemarin kan kita dah lalu PKP, dah ada belang ngaji online, alhamdulillah. Dan yang ketiga tadi kata Tok Abah, tengok adik-adik, walaupun orang kata kita ini cuma dapat daripada ibu dan ayah belanja, jangan lupa untuk sedekah. Ibu dan ayah jangan lupa untuk sedekah. Sedekah ni rupanya dia banyak selain daripada sedekah ini tidak akan miskin. Orang yang bersedekah ni boleh mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik banyak sedekah, bukan payah pasal nak bagi banyak. Mungkin belanja RM2, tapi Nabi SAW ajar kita, kalau tak ada apa nak sedekah, ada kurma sebiji, potong 2. Banyakkan sedekah. Dengan sedekah akan mengundang kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak Su rasa dah cukup dulu
motivasi kita. Sebab kalau nak ikut daripada kelas motivasi ini, setengah jam 45 minit memang tak cukup. Jadi betul lah 2 hari adik-adik duduk sini, mungkin nanti ada daripada guru-guru, mungkin ada daripada guru-guru yang lain, ustaz-ustaz yang lain akan memberikan rangsangan kepada adik-adik. Semoga adik-adik nanti berjaya dalam peperiksaan, insya-Allah. Begitu juga dengan kita sebagai ibu dan ayah. Jangan lupa untuk solat malam, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebahagiaan, kerahmatan kepada anak-anak kita juga, insya-Allah. Dan sebelum pasu tutup, saya ingin bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membeli belah sedikit, ya. Sebab di luar itu ada sahabat saya namanya Dedi Haris, menjual produk yang saya jadi duta produk tersebut. Produk itu keluaran daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi bin Rejab. Allah berfirman dalam Al-Quran dan bersumpah di dalam Al-Quran ni banyak contoh. Wal fajr, Allah bersumpah dengan demi waktu fajar. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah ni banyak tuan-tuan dan puan-puan, Wal asr, demi waktu asar. Dan juga Allah bersumpah demi wattini waz zaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Tuan-tuan, ada produk minyak zaitun untuk jaga kesihatan kita, untuk yang dah berusia, nak pergi jogging tak larat, lemak dalam badan semakin banyak, kita cepat penat. Untuk mengurangkan kencing manis dan juga lemak-lemak dalam tubuh badan kita, amalkan minum minyak zaitun keluaran Sihate. Dan juga ada habatus sauda yang Nabi juga ada menyebut tidak ada penyakit yang tidak ada ubat melainkan mati. Dan beramallah kamu dengan habatus sauda. Yang habatus sauda ni minyak, kita sembur dalam mulut. Dan juga ada madu. Madu ni juga untuk tenaga, dan ianya daripada madu, minyak bunga habatus sauda. Jadi juga ada produk-produk yang lain. Boleh bertemu dengan Dedi Haris dekat luar sana untuk mendapatkan produk tersebut, insya-Allah. Jadi Pak Su menyusun jari 10, memohon ampun dan maaf kepada sahabat-sahabat di media sosial, juga di masjid ini. Kepada adik-adik, mungkin apa yang Pak Su kongsikan jika ada salah dan silap dan terkurang, itu semuanya dari Allah SWT. Mungkin ada kelemahan datang daripada kelemahan Pak Su sendiri, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Pak Su Syamsul Gau-Gau atas perkongsian ilmu tadi. Motivasi sedikit sebanyak dapat diambil daripada apa yang tadi sampaikan tadi. Jadi adik-adik semua, banyakkan doa, banyak baca Quran, dan banyakkan bersedekah, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat di situ nanti. Jadi insya-Allah kita akan solat Isyak berjemaah. Jadi saya dah sembang dengan imam tadi, mungkin bolehlah dulukan dengan solat sunat Isyak dulu, qabliyah, sementara kita nak menyusunkan saf ni dan juga kepada yang akan mengambil wudu. Jadi insya-Allah boleh solat sunat dululah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Su. Insya-Allah kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.